Macam mana kita nak menegur? Mungkin ada setengah ustaz yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Okey, first kali kalau kita confirm hadis tersebut sebagai sebuah hadis yang palsu, antara yang kita buat ialah sebagai Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis Tamim ad-Dari, ad-dinun nasiha, agama ini adalah agama nasihat, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Salah satu Nabi sebut kita menasihati untuk Rasul. Maksudnya untuk Rasul ialah kita menasihatkan seseorang itu dalam apa-apa perkara yang boleh menjaga kesucian hadis Rasul juga. Itu termasuk. Maka wajib untuk nak kita tegur dan nasihat dia. Cuma dalam kita menegur ni mungkin ada seni cara teguran kita. Sebab kita tahu manusia ni ada egonya. Sometimes kalau kita tegur depan-depan ni memang tak akan admit lah, dia bambu kita balik kan. So sama ada kita tegur dia di belakang, kita, Syekh, mungkin Ustaz, saya ada dengar hadis ni palsu, apa pandangan Ustaz? Saya ada dengar. Dia akan rasa macam bila dia alone, sometimes dia akan nanti saya check balik. Baguslah daripada dia tolak. Tapi ada seseparuh manusia memang sifatnya sangat ego. Dan daripada zaman ulama dulu memang kita dah jumpa orang yang menyampaikan, orang kaki-kaki sampai ke hadis palsu, panglepulara ni semua memang ada sifat ego yang sangat tinggi. Saya sampaikan dua kisah je. Salah satu kisah is pada zaman Amir Sya'bi. Amir Sya'bi seorang tabi'in, meninggal sekitar 105, ada khilaf pada zaman wafat dia. Di satu hari tu di dalam perjalanan nak pergi ke Syam, dia singgah masuk ke satu masjid. Di tengah masuk masjid, tiba-tiba ada seorang syekh kat situ yang ada murid-murid dia. Dia tengah sampaikan satu hadis yang tak betul. Amir Sya'bi pergi kat syekh tu, dia kata, "Ya syekh, hadis ni salah." So Amir Sya'bi seorang ahli hadis, dia tegur, "Syekh, ni hadis kamu sampaikan tak betul." Syekh tu marah. Dia kata, "Sama kamu. Macam orang sekarang, siapa kamu nak tegur aku?" Dia ni bawa terus kena bambu. Syekh tu ambil selipar dia, pukul dia. Semua anak murid dia bangun, balun Amir Sya'bi, sampai Amir Sya'bi kena lari. Maksudnya ego yang sangat tinggi. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah meninggal tahun 911 Hijrah. Di situ benda yang sama. Pada zaman dia ada seorang guru ni, seorang penceramah ni, disampaikan satu hadis palsu tentang penciptaan penciptaan Jibril alaihissalam. Seolah-olah dalam hadis tu kata Jibril bagi tahu bahawa sebelum aku ni Allah telah ciptakan banyak Jibril. Tetapi bila Allah ciptakan setiap kali Jibril, Allah tanya kepada kamu, Allah tanya, kamu ni daripada apa? Semua cakap tak tahu. Allah hancurkan balik, Allah matikan dia balik. Sampai aku, Jibril tu kata, bila Allah tanya kamu ni apa benda, dia kata aku ni daripada cahayamu. Soalan macam tu, ya Muhammad. So Allah pun hidupkan dia. So kemudian hadis tu pasal benda-benda macam tu lah. Maka bila hadis ni sampai kepada Imam Suyuti, Imam Suyuti kata, "Lah, hadis ni batil, ni hadis ni palsu, mana ada." So anak murid ni pergi sampai balik kat guru tu. Dia kata, "Syekh, Imam Suyuti bagi tahu hadis ni tak betul sebenarnya." Dia terus marah, dia bangun. Dia kata, siapa yang berani kata aku salah ni? Dia kata, "Aku dah belajar lama dah, aku tahu ni apa." Dia marah. So maksudnya ego ni wujud di kalangan orang macam. Sebab kalau kita tengok panglepu lara ni, dia mesti ada crowd yang ramai. Why? Sebab penyampaian dia best. Dia berunsurkan story, berunsurkan benda-benda ringan. Orang suka dengar, orang tutu, orang suka best lah, gelak-gelak. So dia ada ramai crowd. Jadi dia tak mau kehilangan crowd tersebut, dan orang tu akan dibalun. Dia kena orang macam ni. Sometimes kena ada orang macam A'mash, Sulaiman bin Mihran al-Amash, meninggal tahun 147 Hijrah. Ni best. Dia ahli hadis yang kedai best sikit. Macam contoh dalam satu majlis, satu hari dia datang, dia tengok penceramah tu tengah cerita selama je dia reka satu sanad. Dia kata daripada A'mash, daripada fulan, daripada Nabi SAW. Dia tak tahu A'mash tu kat depan mata dia. So dia reka je. Ialah tujuan ni baik, dia nak suruh orang buat baik orang ni, tapi dia tipu cara yang salah, hadis yang salah. Dia pula tipu sanad yang salah. A'mash geram, A'mash mendatang dekat tengah-tengah ni. Dia berdiri macam tu, dia buka baju dia cabut bulu ketiak. Dia cabut, pom, cabut mata, pom.
Guru dia, yang penceramah tu tengok, weh biadab sungguh kan, apa kau buat tengok macam ni kan, memalukan. Ahmad dia jawab, yang aku buat ni lagi bagus daripada apa yang kau buat. Kata Abdullah, yang aku buat ni sunnah. Nabi sebut dalam hadis, sunan antara sunan fitrah bagi seorang ialah mencabut bulu ketiak. Ini lagi mulia daripada engkau yang mendustakan hadis Nabi SAW. Akulah A'mash, aku tak pernah dengar pun hadis ni. Kau pandai je reka atas nama aku semua kan. Terdiam dia kan. So ada lagi satu kisah, Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Dua ni sahabat. Dia pergi datang ke satu masjid. Dia datang dekat situ, dia tengah solat semua. Kemudian ada kelas. Guru tu macam biasa disampaikan, dia orang suka menggalakkan orang buat baik, tapi cara salah hadis dia tak betul. Jadi apa yang dia buat is, dia kata dia nak sampaikan suruh orang berzikir la ilaha illallah. Padahal hadis sahih banyak aja pasal tu, tapi dia orang tak tahu. So akhirnya dia kata, siapa yang membaca dia kata, aku mendengar hadis ni daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in daripada fulan daripada Nabi SAW. Siapa yang sebut la ilaha illallah, Allah akan ciptakan pada setiap kalimah itu 70,000 ekor burung. So setiap kalimah ada 4 kalimah la ilaha illallah, 70,000, 28,000 ekor burung, lebih 280,000 ekor burung. Pada setiap kepala burung tu, setiap burung ada 70,000 kepala. Pada setiap kepala ada 70,000 lidah. Pada setiap lidah ada akan beristighfar buat empunya tu 70,000 kali. Yahya bin Ma'in ni dia lebih gedebel sikit daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni dia baik, dia lenient sikit lah, dia warak, dia beradab sikit. Ahmad ni dia solat pun dah macam tak tenang. Muhammad ni selamba je kira macam tipu reka je kata dengar daripada aku kan. Lepas dia habis solat tu dia kata, ya Syekh, aku Yahya bin Ma'in ni, Ahmad bin Hanbal, kami tak pernah dengar pun hadis ni, kami tak pernah nukil pun hadis ni. Orang tu nak kata ego kan. Kalau kita kat depan tu, alamak, damn, kita dah macam tu kan. Dia boleh kata, dia kata, long time ago I heard that Yahya bin Ma'in was a stupid man. Dia kata, now I realise the rumor is true. Dia kata, Yahya bin Ma'in, aku pula yang dipersalahkan kan. Why you say me stupid? So orang tu kata, kau ingat kat dunia ni ada seorang je ke Yahya bin Ma'in? Aku dah jumpa 18 Yahya bin Ma'in weh. Kan? Allah. Bila dengar cerita Ahmad bin Hanbal tepuk kepala dia kan. Tak guna lagi. Jom balik. So nak bagi tahu is, sometimes kita akan berhadapan dengan ending macam tu. But kita cuba the best way yang kita boleh untuk menasihatkan orang tu, menegur dengan cara yang baik semampu kita mungkin. Yang penting niat kita supaya dia boleh rujuk kembali dan dia boleh semak kembali. Tapi sometimes ada orang dia tak akan terima apa yang kita tegur. But cara kita tegur kena betul, at least ada fact. Jadi tanyalah dengan elok. Janganlah macam, ya Syekh, hadis ni palsu. Mungkin kita cakap, ya Syekh, saya kurang pasti hadis ni, saya pernah dengar macam dia tak betul sebenarnya. Mungkin saya boleh semakkan balik ke? Mungkin dia okey, saya pun tak sure, nanti saya check balik. Okey lah, dia adalah, bolehlah menerima balik. Sentak lah sikit kan. Letak, dia kata, pandai kau sebut, kau daripada mana? Sebut palsu-palsu ni. Itu susah lah pula. Wallahu alam.